Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Halimatul binti Abdul Bar. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kebolehkelaksanaan home-based learning sebagai amalan pembelajaran berterusan dalam norma baharu. Apakah home-based learning? Home-based learning adalah kaedah pembelajaran sewaktu berada di rumah di bawah pemantauan ibu bapa atau penjaga. Pembelajaran berterusan adalah proses mendapatkan ilmu tanpa mengira lokasi, masa dan had umur. Norma baharu adalah peraturan baharu yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik, penyakit berjangkit. Mengapa home-based learning perlu dilaksanakan? Ini adalah berikutan penularan wabak yang tidak terjangka iaitu COVID-19. Semua murid pada waktu ini berada di rumah masing-masing dan perlu juga meneruskan pembelajaran. Home-based learning ini membantu ibu bapa dan penjaga untuk memastikan anak-anak dapat meneruskan pembelajaran seperti biasa. Kita tidak boleh menafikan hak murid untuk belajar dan meneruskan pembelajaran semasa penularan wabak pada senario semasa. Bagaimana ia dilaksanakan? Home-based learning menggunakan platform pembelajaran dalam talian mensasarkan semua murid di universiti, kolej, sekolah menengah, sekolah rendah dan prasekolah. Kajian ini bertumpu kepada semua murid sekolah rendah. Pembelajaran menggunakan pelantar aplikasi WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, slot TV pendidikan, panggilan video, Google Classroom dan lain-lain lagi. Jadual waktu juga disediakan secara fleksibel untuk memudahkan penyampaian pelajaran kepada murid-murid. Latar belakang kajian ini, home-based learning menjadi trending ataupun menjadi penting berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Oleh yang demikian, Yang Amat Berhormat Tan Sri Widi Yassin mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 16 Mac 2020. Ini berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan yang pertama kali digunakan di dalam negara kita. Sepanjang fasa Perintah Kawalan Pergerakan, semua premis pendidikan telah diarahkan tutup, namun pembelajaran perlu diteruskan secara home-based learning. So, semua pelajar ataupun murid-murid ini perlu belajar dari rumah. Kajian ini telah memilih satu sekolah di daerah Seremban yang terdiri daripada 2 sesi persekolahan pagi dan petang. Jumlah guru adalah seramai 74 orang. Dan latar belakang murid di sekolah ini 76% daripadanya adalah daripada golongan B40. Mereka ataupun ibu bapa mereka adalah terdiri daripada pekerja industri, buruh, peniaga berskala kecil dan ada juga di kalangan ibu atau bapa terdiri daripada bukan warga negara Malaysia. Pernyataan masalah. Masalah yang pertama, murid-murid tidak dapat hadir ke sekolah seperti kebiasaan untuk mengikuti pembelajaran. Masalah kedua adalah guru-guru tidak dapat menjalankan pengajaran secara bersemuka seperti lazimnya. Masalah seterusnya adalah capaian internet di sesetengah kawasan tempat tinggal murid-murid dan guru-guru tidak stabil menyebabkan ramai yang tidak dapat maklumat ataupun mengikuti pembelajaran secara dalam talian ini dengan berkesan. Masalah keempat adalah kesediaan ibu bapa serta penjaga yang bekerja dari rumah untuk berkongsi peranti dengan anak-anak untuk mengikuti home-based learning. Kepentingan kajian ini dapat membantu pihak pelaksana untuk mengetahui dan mempertingkatkan lagi kebolehkelaksanaan home-based learning pada masa sekarang dan akan datang. Dapatan kajian ini juga dapat membantu banyak pihak untuk mengatasi jurang ekuiti pendidikan murid terutama pada waktu pandemik.
Kementerian Pendidikan Malaysia juga boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan home-based learning ini dan menyediakan pelan yang terancang untuk meningkat kebolehlaksanaan home-based learning ini pada waktu yang mendatang. Kerangka konsep kajian adalah ini adalah pemboleh ubahnya kebolehlaksanaan home-based learning dalam norma baharu. Tahap kebolehlaksanaannya ada 5 konstruk yang dikaji di dalam borang soal selidik yang diedarkan secara dalam talian. Yang pertama adalah memenuhi hasrat, praktikal, mampu dilaksana, berdaya maju dan lestari. Tujuan: mengetahui tahap kebolehlaksanaan home-based learning sebagai norma baharu pembelajaran di sekolah. Objektif pertama, mengenal pasti bagaimana home-based learning dapat membantu murid-murid belajar semasa penularan wabak. Kedua, mengenal pasti adakah home-based learning relevan untuk dilaksanakan di dalam konteks Malaysia. Mengenal pasti adakah home-based learning praktikal dilaksanakan. Mengenal pasti adakah home-based learning boleh mendorong murid-murid berdaya maju. Dan yang kelima, mengenal pasti adakah home-based learning boleh diteruskan pada masa hadapan. Berikut adalah persoalan kajian. Yang pertama, adakah home-based learning dapat membantu murid-murid belajar semasa penularan wabak? Yang kedua, adakah home-based learning relevan untuk dilaksanakan? Yang ketiga, adakah home-based learning praktikal dilaksanakan? Keempat, adakah home-based learning mendorong murid-murid berdaya maju? Dan yang akhir, adakah home-based learning boleh diteruskan pada masa hadapan? Berikut adalah metodologi kajian yang dijalankan. Kaedah yang digunakan adalah soal selidik, reka bentuk tinjauan. Instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik yang boleh diakses dalam Google Form. Yang bahagian A adalah faktor demografi, manakala bahagian B adalah konstruk tahap kebolehlaksanaan. Data dianalisis secara deskriptif. Populasi 64 orang guru sebuah sekolah rendah di daerah Seremban. Kaedah persampaian adalah secara rawak. Sampel kajian ini adalah 64 orang guru di sebuah sekolah daerah Seremban. Teori perubahan kuartil 1995 menerusi model 8 langkah kuartil digunakan untuk home-based learning kerana kita perlu berubah untuk mencapai sesuatu yang baharu pada masa sekarang. Fasa pertama ataupun langkah pertama adalah mencipta keperluan untuk berubah. Pentadbir memberi arahan untuk melaksanakan home-based learning semasa berlakunya pandemik. Arahan tersebut dipatuhi oleh guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam talian. Kemudian untuk langkah kedua, membentuk kumpulan kerja yang kuat. Pemimpin sekolah dan guru berbincang keperluan PDPC semasa pandemik dengan melakukan transformasi pembelajaran. Semua perbincangan adalah berlaku secara dalam talian menerusi aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Jadi semua arahan itu dapat disampaikan kepada guru-guru dan seterusnya guru-guru berbincang di dalam panitia masing-masing untuk melaksanakannya. Seterusnya adalah mencipta visi perubahan, bersama-sama membuat perubahan visi semasa pandemik. So semua murid berpeluang menambah ilmu dalam norma baharu. Guru-guru juga turut terlibat untuk berubah dan sentiasa berubah untuk mencapai pembaharuan dalam teknik pengajaran mereka. So semua pendidik berperanan untuk menjayakan visi ini dengan menggunakan pelbagai aplikasi supaya dapat menjayakan arahan, dapat menjayakan pembelajaran dalam talian. Seterusnya, fasa seterusnya adalah menghapuskan halangan. Tak kira apa pun yang berlaku, semua pihak, pemimpin sekolah, ibu bapa dan komuniti bergabung untuk membantras kehalangan pembelajaran semasa pandemik. Membentuk sasaran masa pendek, peringkat awal memang tidak ramai yang menyertai pembelajaran dalam talian ini. So kena
guru-guru dan juga pentadbir kena mencari alternatif untuk libatkan lebih ramai murid pada setiap masa. Seterusnya adalah meneruskan perubahan home based learning, juga menggunakan aplikasi e-pembelajaran sebagai norma baharu. So semua pihak menerima secara terbuka dan ini adalah satu tanda positif yang berlaku di dalam dunia pendidikan di negara kita. Seterusnya yang terakhir adalah memperkukuh perubahan dalam budaya kerja dengan platform e-learning ni merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran norma baharu pada masa sekarang. Berikut adalah dapatan kajian berdasarkan faktor demografi ini, didapati bahawa guru-guru yang berada di sekolah kajian ini adalah guru-guru yang berpengalaman dan telah lama berkhidmat sebagai guru dan adalah daripada kalangan siswa sah. Okay? Kalau tengok tahap pendidikan, terdapat 78% adalah terdiri daripada siswa zah, manakala 15.6% lagi adalah pemegang sarjana. Begitu juga dengan grade jawatan mereka, majoriti adalah di dalam grade siswa zah. Jadi tidak ada masalah untuk menjalankan home based learning kerana berdasarkan pengalaman guru-guru ini mereka boleh meneruskan pembelajaran secara dalam talian dan ini dapat membantu pihak sekolah, pihak kementerian untuk pembelajaran berterusan dilaksanakan semasa berlakunya pandemik ini. Seterusnya adalah rumusan keseluruhan bagi konstruk yang dikaji. Konstruk memenuhi hasrat, konstruk berdaya maju, konstruk mampu dilaksana dan juga praktikal dan lestari. Kesemuanya adalah berada pada tahap sederhana. Ini kerana home based learning ini baru pertama kali diperkenalkan di negara ini kerana berlakunya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, jadi ianya tidak begitu popular ataupun kurang pendedahan di kalangan guru-guru. Begitu juga di pihak murid dan juga ibu bapa. Mereka tidak bersedia dari segi persediaan peranti dan juga pelan data internet mereka yang tidak cukup untuk anak-anak mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Jadi mungkin ini adalah satu petanda ataupun satu keperluan kajian kerana ianya adalah merupakan satu kekuatan yang perlu dilihat oleh kementerian supaya dapat dijalankan kajian-kajian lanjut supaya home based learning ini dapat dijadikan pembelajaran secara norma baharu. Berikut adalah cadangan untuk kajian lanjutan. So masalahnya ialah data yang kita kumpul melalui soal sendiri ini hanya berdasarkan persepsi responden di sebuah sekolah daerah Seremban sahaja. Jadi ianya tidak melibatkan guru-guru yang pelajar-pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh Malaysia. Jadi rasionalnya maklumat yang menyeluruh tidak dapat digambarkan secara komprehensif untuk penambahbaikan. Jadi kajian-kajian akan datang bolehlah melibatkan lebih ramai pihak, terutamanya ibu bapa, supaya kita dapat tahu apakah kekurangan yang dihadapi ataupun kekangan yang mereka hadapi untuk menjayakan home based learning ini pada masa akan datang. Penutup secara keseluruhan, home based learning ini adalah alternatif pembelajaran semasa berlakunya pandemik dan dengan harapannya pada masa akan datang boleh dilaksanakan semasa cuti bergilir barisan awam. Jadi tidak perlu bercuti lah. Pelajar boleh berada di rumah dan pembelajaran boleh berjalan seperti biasa. Norma baharu dalam meneruskan pembelajaran masih banyak yang boleh dipertingkatkan oleh pihak kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pejabat pendidikan daerah dan juga pihak sekolah. So bolehlah dilihat apakah yang perlu dibantu untuk mempertingkatkan kebolehlaksanaan home based learning ini pada masa akan datang. Semua pihak perlu lebih terbuka untuk menerima perubahan. So perubahan juga adalah baik kerana ini dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang sedang berlangsung sekarang. Jadi
kita mahu lebih kompetitif di peringkat dunia. Jadi ini adalah langkah pertama ke arahnya. Semua murid mesti dapat mengikuti pelajaran tanpa mengira latar belakang ekonomi. Jadi kita perlu rapatkan jurang yang berlaku pada masa hadapan. InsyaAllah. Okey, dan sekian sahaja untuk kali ini. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.